Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dengan pelajaran kita selepas PKP yang telah lama kita alami. Baik, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, suka saya ingatkan, sediakan buku teks, buku tulis serta alat tulis. Pastikan barang-barang tersebut ada bersama anda kerana kita akan belajar tajuk yang baharu, iaitu tumbuh-tumbuhan. Saya rasa semua orang kenal apa itu tumbuh-tumbuhan dan kita selalu dapat tengok pada setiap hari di mana-mana sahaja kita berada. Baik, untuk kali ini kita akan belajar berkenaan tajuk cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kalau di sini kamu dapat perhatikan, telah saya tulis di papan putih ini berkenaan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, cara pembiakan tumbuhan. Baik, tumbuhan dia membiak dengan pelbagai cara. Di sini ada 6 cara yang dapat saya tunjukkan kepada kamu berkenaan dengan pembiakan tumbuhan tersebut. Baik, kita mulakan daripada pembiakan yang pertama, iaitu tumbuhan membiak melalui cara biji benih. Baik, biji benih. Sebelum ini kamu dah belajar daripada tahun 1, tahun 2 berkenaan dengan tumbuhan. Yang ini kita ulang lagi. Kita masih lagi belajar perkara yang sama daripada tahun 1 yang pernah kamu buat eksperimen sebelum-sebelum ini. Baik, kalau kita tengok biji pembiakan tumbuhan melalui biji benih yang pertama, iaitu contoh tumbuhan yang membiak melalui biji benih. Kalau kita dapat beri pada buku teks. Baik, sebelum itu saya lupa nak beritahu kamu. Kamu boleh buka buku teks pada muka surat 72. Maafkan saya lupa nak beritahu. Malu dah lama dah tak mengajar kamu. Baik, pada muka surat 72 kamu boleh tengok cara pembiakan tumbuhan. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu biji benih. Kalau kita tengok biji benih di sini, contoh tumbuhan yang membiak melalui kaedah biji benih iaitu pokok cili dan pokok betik. Baik, ada 2 tumbuhan contoh yang diberikan. Boleh tak kamu sebutkan contoh lain selain pada 2 tumbuhan ini? Kalau kamu kena ingat, tajuk ini kamu pernah belajar pada awal-awal tajuk, iaitu pada tajuk yang pertama, kalau tak silap saya, proses saintifik. Kamu dah belajar berkenaan dengan cara pembiakan tumbuhan. Baik, contoh lain kita boleh ambil di sini iaitu seperti pokok tomato, pokok mangga. Itu pun sama, dia membiak melalui proses biji benih. Baik, pembiakan yang kedua. Baik, di sini pembiakan kedua iaitu melalui anak pokok. Tumbuhan ini dia membiak. Dia tak membiak menggunakan biji benih, tapi dia membiak melalui anak pokok itu sendiri. Baik, kalau di sini apa yang diberi contoh kepada kita yang tumbuhan yang membiak melalui anak pokok ialah pokok pisang dan pokok keladi. Pernah kamu tengok pokok ni, selalu kamu tengok tepi-tepi jalan pun ada pokok pisang. Pokok keladi ada tepi-tepi sungai pun ada, tepi-tepi parit dia tumbuh. Dan tumbuhan ini apa yang menariknya dia tumbuh melalui anak pokok. Dia tak ada biji benih. Dia melalui anak pokok dia untuk tumbuh membesar dan membiak. Baik, proses yang ketiga itu kita panggil proses cara pembiakan yang ketiga, iaitu pembiakan melalui batang bawah tanah. Okey, batang bawah tanah. Okey, contoh tumbuhan yang tumbuh membiak melalui batang bawah tanah. Apa yang kita beri contohkan di sini iaitu pokok bawang dan pokok ubi kentang. Okey, selain daripada tu kita boleh bagi seperti pokok halia. Pokok halia yang biasa kita makan dalam masakan ibu ibu bapa kamu yang masak. Okey, kamu dapat tahu. Okey, jadi sebenarnya pokok-pokok ini tumbuh membiak melalui batang bawah tanah. Baik, seterusnya kita pergi kepada proses pembiakan yang keempat, iaitu spora. Yang ini spora. Spora ni contoh tumbuhan yang membiak melalui proses spora, iaitu pokok paku pakis dan pokok cendawan. Rasa dah kenal cendawan.
yang bentuknya seperti payung. Okey. Pokok ni dia tak ada bunga, tapi dia membiak melalui proses spora. Baik, proses cara pembiakan yang seterusnya, iaitu yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4 dan kelima. Okey, iaitu keratan batang. Okey, contoh pokok tumbuhan yang membiak melalui cara keratan batang ialah pokok ubi kayu dan pokok bunga kertas. Okey, yang ini pokok ni mungkin setengah orang ada pernah tengok, setengah orang tak pernah tengok pokok ubi kayu. Kalau pokok bunga kertas mungkin insya-Allah lepas sekolah kita pun ada ditanam pokok bunga kertas. Okey, jadi pokok ini dia cara kita nak biarkan itu proses keratan batang. Baik. Dan cara pembiakan yang terakhir itu daun. Daun ni contoh kita tengok. Okey. Daun daripada ada pokok yang membiak melalui daun induknya. Itu daun utama dia. Okey. Contoh tumbuhan yang membiak melalui daun ni ialah pokok setawa. Pokok setawa yang sebelum ni saya pernah beritahu kamu. Pokok setawa yang dia membiak melalui daun. Dia berbeza dengan pokok lain. Jadi pokok setawa ni dia membiak melalui daun. Dan satu lagi pokok lidah jin, ataupun nama lainnya dipanggil juga sebagai pokok lidah mertua. Ada nama lain pokok lidah mertua. Dia sama. Kalau orang sebut pokok lidah mertua, pokok lidah jin berkadar yang sama, pokok yang sama. Baik. Okey, kali kita dah belajar ada lebih kurang 6 cara pembiakan tumbuhan. Iaitu kita ulang balik. Yang pertama, okey, biji benih, anak pokok, batang bawah tanah, spora, keratan batang dan daun. Saya harap apa yang saya jelaskan itu kamu dapat faham. Kalau nanti saya akan kongsikan video untuk supaya kamu lebih faham apa yang kita belajar pada hari ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Tadi kita belajar cara pembiakan tumbuhan. Sekarang kita nak tahu apa pentingnya tumbuh-tumbuhan ini. Kepada semua, kepada kita, kepada haiwan pun penting tumbuhan. Kalau tanpa tumbuhan, apa berlaku kepada kita? Mungkin kita akan mati, kebuluran dan seumpamanya. Baik, kita tengok kepentingan yang pertama pembiakan tumbuh-tumbuhan ini, itu ia membekalkan sumber makanan kepada kita semua, termasuk haiwan. Haiwan pun makan tumbuhan. Jangan ingat kita saja makan tumbuhan, haiwan pun makan tumbuhan. Ada haiwan makan tumbuhan, ada haiwan yang makan haiwan, sama dengan kita. Jadi kepentingannya yang pertama itu membekalkan makanan kepada hidupan lain, termasuk manusia, haiwan. Baik. Kepentingan yang kedua pula, okey, tumbuhan-tumbuhan ini adalah sebagai tempat perlindungan. Tempat perlindungan dengan kata nama lain iaitu rumah, tempat tinggal untuk haiwan-haiwan. Kalau kita tengok contoh macam kalau tumbuhan sebelum ni, sebelah rumah sekolah kita ada banyak pokok. Sekarang ni mana pergi pokoknya? Pokok itu semua sekarang dah ditebang. Jadi kalau ada haiwan yang hidup di kawasan tersebut, maksudnya tempat tinggal mereka dah musnah. Jadi apa pentingnya pembiakan tumbuhan ini adalah sebagai tempat perlindungan kepada hidupan lain. Baik. Kepentingan yang ketiga, okey, apa di sini? Itu tumbuhan ini membekalkan sumber oksigen kepada hidupan, iaitu melalui proses fotosintesis, yang mana tumbuhan ini akan mengeluarkan oksigen dan mengambil semula karbon dioksida. Kita akan keluarkan, manusia dan haiwan akan hembus karbon dioksida, dan kita akan sedut oksigen. Manakala tumbuhan dia keluarkan oksigen dan menyedut karbon dioksida. Maksud di sini berlaku pertukaran. Kita beri tumbuhan beri kita oksigen, kita beri kepada tumbuhan karbon dioksida. Jadi akan berlaku keseimbangan di situ. Jadi itu pentingnya tumbuhan kepada hidupan. Baik, kepentingan yang seterusnya. Baik. Kalau kita tengok di sini,
Okey, selain pada membekalkan makanan, selain sebagai tempat tinggal, selain pada membekalkan oksigen, tumbuhan juga penting sebagai untuk membuat kita jadikan contoh. Kita tengok, okey, di rumah kita, di sekolah kita ada almari, ada meja, ada kerusi, di rumah kamu ada katil, okey, dan di dinding rumah. Baik, benda-benda yang saya sebutkan tadi itu datangnya daripada tumbuhan. Jadi apa pentingnya tumbuhan kepada kita? Itu sebagai perabot untuk orang buat perabot dan sebuah rumah. Jadi tumbuhan ada, itulah dapat saya kongsikan kepada kamu. Itu kepentingan yang dapat kita perolehi daripada tumbuh-tumbuhan. Baik. Baik, saya bagi satu situasi berkenaan dengan tajuk kepentingan pembiakan tumbuhan. Baik. Katakan situasi yang pertama, contoh kamu boleh tengok pada buku teks muka surat 74. Baik. Apa yang dibuatkan oleh binatang itu yang mengatakan kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Bolehkah kita sentiasa mendapatkan makanan? Itu yang dituturkan oleh haiwan tersebut. Baik, jadi kepentingan di sini menunjukkan kepada kepentingan yang mana? Membekalkan makanan, tempat tinggal, membekalkan oksigen, atau membuat perabot dan rumah. Yang mana satu? Tadi disebutkan tadi, bolehlah kita sentiasa mendapat makanan. Jadi kepentingan di sini pada situasi yang dibincangkan tadi ialah tumbuhan dapat membekalkan makanan kepada haiwan. Kita tengok pada situasi yang seterusnya, situasi yang kedua, iaitu habitat kita di sini telah musnah. Nasib baiklah pokok-pokok di hutan sebelah masih ada dan sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana pula. Baik, masuk di sini. Kalau kamu tengok daripada gambar dan perbualan ini. Okey. Jadi kepentingan tumbuhan di sini, pembiakan tumbuhan yang dapat kita kaitkan yang mana? Ya, sebagai tempat perlindungan. Kalau di situ, kalau dalam gambar tu, dalam buku teks tu dikata, kamu tengok berlaku penebangan pokok secara berleluasa menyebabkan monyet tersebut hilang tempat tinggal. Dia terpaksa berpindah ke kawasan lain untuk mencari tempat perlindungan. Baik, untuk situasi yang ketiga pula, baik, wah, segarnya udara di sini. Tentulah kerana saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kamu. Apa maksud di situ dalam situasi itu? Di situasi itu menunjukkan tumbuh-tumbuhan ini membekalkan oksigen kepada manusia. Jadi kalau kita masuk di kawasan hutan berbanding di kawasan bandar, kita boleh rasa keadaan suasana di sana. Kalau di kawasan hutan banyak pokok-pokok dan oksigen, kita rasa nyaman, segar dan selesa. Berbanding di kawasan yang tiada pokok, contohnya bandar, kita rasa panas, kita rasa macam susah nak bernafas. Itu kita nampak itu kepentingan tumbuhan kepada manusia. Baik. Dan situasi yang terakhir, situasi yang keempat, cuba kita tengok. Kami diperbuat daripada kayu. Muncullah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk membekalkan sumber kayu. Baik, kalau di situ kamu tengok dalam gambar itu, dalam bilik ada katil, ada kerusi dan ada almari. Okey, jadi ketiga-tiga ini datangnya daripada pokok ataupun tumbuhan. Yang mana boleh dibuat sebagai perabot untuk kegunaan manusia dalam kehidupan harian. Baik. Jadi untuk kali ini kita dah belajar berkenaan dengan tajuk cara pembiakan tumbuh-tumbuhan dan kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Baik, kita ulang lagi sekali. Okey, kita ulang. Untuk cara pembiakan tumbuh-tumbuhan di sini, pembiakan tumbuhan ada 6. Yang pertama, biji benih. Yang kedua, anak pokok. Yang ketiga, batang bawah tanah. Yang keempat, spora.
Yang kelima, keratan batang. Dan yang keenam, daun. Ya, bagus. Baik. Dan kepentingan pembiakan tumbuhan. Di sini ada 4 kepentingannya, iaitu yang pertama iaitu membekalkan makanan. Makanan termasuk manusia dan haiwan. Yang kedua, tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang kata lain rumah, tempat tinggal. Okey. Yang ketiga, membekalkan oksigen, iaitu melalui proses fotosintesis. Baik, dan yang keempat, membuat perabot dan rumah. Jadi saya harap kamu faham apa yang saya ajar pada hari ini, dan saya akan kongsikan video, link video yang kamu akan tengok sebagai tambahan untuk kamu lebih faham berkenaan dengan tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okey, cukup saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.